Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ikram bin Arif Asyah. Nombor metrik 052355. Okey, baiklah. Saya akan menyambung tentang unit mal dan sumber am. Pelaksanaan konsep Baitul Mal di Malaysia pada masa ini telah diselesaikan dengan kehendak Perlembagaan Malaysia dan terletak di bawah struktur kuasa perundangan negeri. Ini jelas dari jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang menyenaraikan hak kerajaan negeri termasuk hak penentuan hukum agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat, wakaf, Baitul Mal dan yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Di negeri Kelantan, ia terletak di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Suatu dana yang diberi nama Baitul Mal adalah dengan ini ditubuhkan. Kumpulan wang ini hendaklah mengandungi semua wang dan harta benda alih atau tak alih yang menurut hukum syarak atau peruntukan enakmen ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya diperolehi atau disumbangkan oleh mana-mana orang atau pihak kepada kumpulan wang itu. Selaras dengan fungsi asal Baitul Mal sebagai sebuah perbendaharaan, fungsi unit mal dan sumber am ma'id diselaraskan untuk menambah sumber kewangan dan meningkatkan taraf ekonomi umat Islam khususnya di negeri Kelantan dengan cara yang pertama menguruskan harta-harta berkaitan Baitul Mal serta harta umat Islam dari pelbagai sumber. Yang kedua, menambahkan pendapatan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan melalui urusan penyewaan premis-premis dan pajakan tanah-tanah Baitul Mal. Yang ketiga pula, berusaha mendapatkan bahagian harta pusaka umat Islam yang terhak kepada Baitul Mal sebagaimana ditetapkan syarak. Dan yang terakhir, memperkasakan fungsi Baitul Mal sebagai salah satu institusi kewangan Islam yang mampu membangunkan sosial ekonomi di samping menjaga kebajikan umat Islam. Baiklah, kita beralih kepada unit wakaf. Apa itu unit wakaf? Unit wakaf adalah bertujuan untuk menguruskan harta wakaf yang dibuat oleh orang ramai. Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kategori wakaf ini terbahagi kepada 3, iaitu wakaf am, wakaf khas dan wakaf zurri. Apa yang dimaksudkan dengan wakaf am? Wakaf am ialah wakaf yang manfaatnya umum, boleh digunakan untuk sebarang kegiatan keislaman. Wakaf am artinya wakaf harta modal dan pendapatan yang kekal daripada mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui sah oleh hukum syarak dan termasuk juga harta benda yang diwakafkan itu sendiri. Yang kedua, iaitu wakaf khas. Wakaf khas yang manfaatnya dikhususkan kepada jihad atau pihak tertentu seperti madrasah, musalla, rumah anak yatim, perkuburan dan lain-lain. Wakaf khas artinya wakaf harta modal yang kekal daripada mana-mana harta bagi maksud agama atau khairat yang diakui oleh hukum syarak.
termasuk harta-harta yang diwakafkan itu sendiri, dan pendapatan daripada harta-harta itu diberi kepada orang-orang yang tujuannya yang telah ditetapkan dalam wakaf itu. Dan yang terakhir ialah wakaf zurri. Apa yang dimaksudkan dengan wakaf zurri? Wakaf zurri ialah wakaf yang memberi manfaat kepada keturunan wakif, iaitu kaum keluarga, sehinggalah anak cucu turun-temurun. Wakaf zuri juga dikenali sebagai wakaf ahli, iaitu wakaf yang dikhususkan untuk golongan tertentu, sama ada keluarga pewakaf atau bukan. Namun, menurut ulama Asy-Syafi'i, wakaf ini biasanya kepada keluarga dan waris mereka. Sehingga nampak keistimewaan wakaf itu kepada yang dikhususkan kepada kaum keluarga, termasuk ayah ibu ke atas dan anak cucu ke bawah. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.